Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Nastaghfiruhu wa nastaghfihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع الناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من يريد خيرا يفقه في الدين أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang berseluruh sahabat saya Ustaz Ahmad Kamil bin Ibrahim Hafizahullah Ta'ala, berbahagia SM Ismail, Saja Encik Mat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam Khamis ini, malam 2 Zulkaidah 1443 Hijriah bersamaan 1 Jun 2020 masih kita panjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah SWT telah sama-sama menunaikan solat fardu maghrib berjemaah dipimpin oleh tuan imam kita, berzikir, berwirid, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan mengaminkan doa yang dipimpin oleh tuan imam kita. Mudah-mudahan Allah SWT memperkenankan permohonan kita dan memberikan ajaran yang sebaik-baiknya untuk kita yang sama-sama menunaikan solat fardu maghrib jemaah sebentar tadi.
dan kini kita berada dalam kembali berada dalam majlis ilmu yang merupakan rawdatun min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah SWT. Diberikan, diturunkan rahmat dari Allah SWT, diturunkan kepada malaikat, diberikan sakinah, ketenangan dan ganjaran yang sebaik-baik dari Allah SWT. Ya, kita kembali meneruskan kuliah pengajian kita setelah kita berehat pada bulan Ramadan dan bulan Syawal yang baru berlalu, dan kita kembali meneruskan kuliah pengajian kita insya-Allah sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini, ya, pada setiap hari Rabu, dan kita mulakan dengan pengajian kitab fiqh, kitab fiqh yang bernama Safinatul Najah, disusun oleh Syekh Al-Fadil Al-Alim Salim bin Sumail Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Jadi setiap minggu pertama, ya, kita akan mengaji kitab Safinatul Najah, insya-Allah sampailah kita khatam kitab, ya. Jadi pada malam ini kita sampai kepada fasal yang kelima. Pasal yang kelima kita masuk kepada bab akharah. Walaupun benda ni dah selalu dah, selalu dah. Pergi kalau mengaji kitab fiqh, apa-apa kitab fiqh pun ni lah, permulaan pengajian fiqh ibadah, akharah. Sebab apa? Kerana ini adalah apa yang Allah SWT sukai pada diri kita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, sobat azim, sesungguhnya Allah Ta'ala menyayangi, menyukai, mengasihi orang yang suka bertaubat, dan ya, Allah SWT mengasihi, menyayangi, mencintai, menyukai orang yang sentiasa dalam keadaan suci bersih, ya. Jadi sebab itulah kita mengaji taharah, tapi kenalah khatam. Yang jadi masalahnya bila tak khatam, tubuh pindah, tubuh uzur, tubuh meninggal, masuk tubuh baru, ulang balik benda yang sama. Kenapa tak diteruskan, sambung je, kan? Tak mau. Itu kitab dia, saya mengaji kitab ni, kita mula bagi bab taharah, 6 kali tukar tubuh, 6 kali lah. Itu tersangkut kat situ, tak gerak-gerak. Jadi kita tak maulah benda ini berlaku pada kita sendiri. Biarlah kalau mengaji itu, alang-alang mandi, biar basah. Alang-alang menyelup bekasam, biar sampai ke pakalangan. Alang-alang mengaji, biar khatam. Itulah, insya-Allah. Di pandang umum kita, insya-Allah kita akan mengaji kitab ini sampailah khatam. Baik. Jadi fasal yang kelima dalam kitab ini, setelah 4 fasal yang lalu kita berkongsi sedikit ilmu berkaitan dengan tauhid, ilmu tauhid, termasuk kepada bab fiqh, ya, dalam pengajian fiqh dalam bab taharah. Jadi fasal yang kelima ini diberi tajuknya syarat sah istinja. Jadi benda ni remeh sangatlah. Tapi kita anggaplah ini sebagai kita menyegarkan semula kefahaman kita. Kalau kata orang putih ni refreshing, kata bahasa Melayu ni menyegarkan semula kefahaman kita. Kita faham dah, tapi nak bagi lebih cerah, lebih cerah dan lebih faham. Kerana Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, "Mayridillahu bi khaira faqih fiddin." Siapa yang Allah nakkan dia dapat kebaikan, Allah Ta'ala akan beri dia faham tentang agama. Macam kita ni lah, sebab kita faham kelebihan solat berjamaah, datang kita ke surau ni. Sebab kita faham kelebihan majlis ilmu, kita berada dalam majlis ilmu ni. Itulah keadaannya. Baik. Faslun syurutu ijza'il hajari thamaniyah. Syarat-syarat sah istinja menggunakan batu ada 8.
istinja ni ada beberapa alat-alat istinja. Apa makna istinja? Istinja ialah membersihkan tempat keluar najis, sama ada kubur atau dubur, hingga bersih. Itu maknanya istinja. Sehingga tempat keluar najis itu tidak lagi menanggung sebarang najis atau kesan-kesannya, sama ada warnanya, baunya atau rasanya. Kan? Jadi syarat antara alat istinja ialah batu. Walaupun alat yang paling mudah kita guna ialah air, tapi ada keadaan-keadaan tertentu kita akan menggunakan batu. Bukan semua keadaan lah. Ada keadaan-keadaan bila ada tu, maknanya boleh jadi satu-satu keadaan kita akan terpaksa menggunakan batu sebagai alat istinja. Bukan semua keadaan. Ada keadaan. Maksudnya kalau adanya keperluan untuk guna batu, kita akan guna batu. Dan ada syarat dia. Ada syarat dia. Syarat nak guna batu. Baik. Yang pertama, an yakuna bi thalathati ahjarin. Mestilah menggunakan 3 biji batu. Atau setengah-setengah kitab fiqh lain menyebut sebiji pun boleh, tapi mesti segitiga. Macam mana nak cek batu segitiga tu payah. Melainkan kalau minta tolong Superman balik ke planet dia, Krypton dia jumpa pun. Tapi syarat yang pertama ni lebih mudah kan? Maknanya 3 biji batu. Tak sebutlah apa bentuk pun, tapi janji 3 biji batu. Kemudian syarat yang kedua, wa an yunqiyal mahal. Mestilah membersihkan tempat keluar najis. Maknanya batu itu diguna untuk membersihkan tempat keluar najis hinggalah bersih. Itu fungsi batu tadi. Gunanya batu itu ialah untuk membersihkan tempat keluar najis hingga bersih. Tak ada lagi kesan-kesan. Bau tak ada, rasa tak ada, kain warna tak ada. Kan? Itu. Kemudian wa alla yajiffan najasu. Yang ketiga, najis tersebut mestilah belum kering lagi. Kalau dah kering, maka tak terpakailah batu. Kena pakai air. Kalau najis tu belum kering, maka boleh diguna batu. Kemudian yang keempat, wa alla yantaqila. Boleh najis itu mestilah belum berpindah lagi. Maksud berpindah lagi tu maksudnya najis tu masih ada di tempat keluar najis. Kalau dah tak ada, dah tak ada, di situ tak ada pakai batu, kena pakai air, cuci. Kalau ada kesan-kesan melekat-melekat tu, boleh guna batu. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Itu yang keempat. Wala yadrahu alaihi akhar. Itu yang kelima. Najis itu mestilah tidak didatangi benda asing yang lain. Contoh lalat ke, ulat ke, benda-benda lain. Kalau dah ada
ada benda lain, tak boleh pakai baju, pakai itu maksudnya. Itu yang kelima. Yang keenam, wala yujawiza sabhatahu wa hasyafatahu. Tuan-tuan, najis tersebut mestilah tidak melampaui papan punggung dan kepala zakar. Najis itu kalau tahi dalam kawasan tempat keluar tahi, kalau dah sampai ke perut, pangkal perut ataupun tempat lain, maka tak boleh pakai baju. Kalau air kencing pula, hasyafatan kepada zakar. Kalau dah sampai meleleh kena sampai ke buah zakar, tak boleh pakai baju, pakai itu maksudnya. Yang ketujuh, wala yusibahu ma'un. Najis tersebut mestilah tidak terkena air. Najis tu dia melekat di situ, tak kena air. Kalau kena air, maka tak boleh pakai batu, kena pakai juga. Dan yang akhir sekali, wa antakunal ahjaru ta'irah. Batu yang digunakan itu suci. Itu yang penting kan? Batu yang kita nak pakai, nak hijab tu, batu tu bersih. Jangan batu tu ada benda lain, benda tai kucing ke, tai anjing ke. Tak boleh. Maka kalau guna juga tak sah istinja itu, tempat kita buang air itu ada kesan najis. Maka kalau kita ambil wuduk, semayang juga, semayang kita tidak sah. Kenapa? Kerana tubuh badan kita masih ada najis. Itu dia. Wallahu a'lam. Itu syarat sah istinjaan. Sebagai mengulang sajalah. Baik. Pergi kepada fasal yang ke-6. Baik. Fasal yang ke-6 tajuknya rukun wudu. Faslun furudul wudu'i sittatun. Rukun wudu itu ada 6. Ni yang banyak kita lupa. Rukun sembahyang ingat 13. Rukun wudu tu kita banyak lupa, tak ingat kan? Rukun wudu tak ingat, rukun sembahyang ingat berapa? 13 kan? Tapi rukun wudu kita tak ingat. Tahu rukun wudu tu apa dia tahu, tapi berapa tak ingat. Bila dah kira baru ingat 6. Jadi kita ingat rukun wudu itu ada 6. Pertamanya al-awwalu an-niyah. Pertama-tamanya ialah niat. Niat mesti ada. Itu sudah pasti. Niat mesti ada. Nawaitu raf'al hadasil asghar atau nawaitu wudu'a. Saat aku berwudu dengan Allah Ta'ala, itu yang paling mudah. Niat mesti ada. Innamal a'malu binniyat. Semuanya setiap amalan itu bermula dengan niat. Kalau semayang pun tak ada niat, tak kira, tak boleh pakai. Wudu pun sama. Tak ada wudu, kita tak niat wudu tu tak wujud. Perbuatan tu wujud, ada perbuatan pun, tapi wudu itu tak wujud. Sebab apa? Sebab tak ada niat. Macam juga puasa. Kita bincang sebelum ni kan, puasa, ibadah puasa kan. Tak niat puasa tu ada, tapi tak dikira puasa. Sebab tak ada niat. Maka ia dikira sebagai imsak, menahan diri dari makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan
puasa. Itu saja. Dia tak kira puasa, maka kena nak ganti. Puasa yang tak jadi itu pada hari lain selepas berakhirnya bulan Ramadan. Kalau tak diganti sampai masuk Ramadan yang berikutnya tahun depan, lepas habis Ramadan masuk Syawal, wajib ganti berserta fidyah. Fidyah ni adalah secupak beras menyamai RM1.75 untuk sehari. Kalau 2 tahun ni cerita, kali 2. Kalau 3 tahun ni cerita, kali 3. Kalau bujang-bujang 20 tahun dulu, kali 20. Satu hari 20 cupak, kali RM35 satu hari. Kalau tinggal seminggu, maka dia orang tanya, saya tak ingat Ustaz, berapa boleh ganti? Akan dia mengatakan RM5 itu sebagai dia. Lebihnya kita mohon ampun pada Allah SWT. Buat cerita ni dulu, mana kita nak ingat zaman-zaman bujang, zaman-zaman nigat dulu. Orang puasa, kita puasa. Orang tak puasa, kita pun tak puasa. Zaman nigat. Jadi kita pun dah lupa berapa hari kita tak puasa. Lupa lah kita. Nak pencin setahun 2 tahun lagi ni baru ingat. Allah Ustaz, saya banyak puasa tinggal Ustaz. Saya pun lupa lah berapa. Boleh ganti tak puasa? InsyaAllah. Ganti kalau mana mampu. Fidyah pun bayar kalau mana mampu. Selebihnya kita mohon ampun pada Allah SWT. Sebab kita tak ingat kan? Mana nak ingat? Masa buat tinggal puasa tu ingat tak? Aku esok dah tua, esok akan ganti puasa, nak kena bayar dia puasa. Masa kita tinggal puasa tu ingat tak? Tak teringat ke? Kan? Yang kita teringat macam mana nak dapat plastik hitam? Kan? Macam mana kita nak dapat plastik hitam? Tak nak puasa? Betul. Wallahualam. Macam semayang kan? Sama. Orang yang tinggal semayang, ganti je lah semayang yang tinggalkan tu pada mana yang dia ingat dan mampu. Lebih-lebih tu minta ampun pada Allah SWT. Betul kan? Mana teringat? Wallahualam. Baik, itu yang pertama dengan niat. Yang kedua, al-thani ghuslul wajhi. Yang kedua, membasuh muka. Membasuh muka itu, yang mana dikatakan muka? Dari ujung rambut, ujung anak rambut ni sampai ke dagu. Kalau seseorang itu ada janggut, masuklah janggut dia. Kalau janggut dia sampai ke perut ni, itu dikira juga sebagai muka dia. Kena wajib basuh janggut dia sampai basah. Kalau sampai sini, ada kena basuh bawah ni masuk muka ni. Dari kiri ke kanan, dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri. Itu yang dikatakan sempadan muka. Membasuh muka, ghuslul wajhi. Sebab dalam Quran sebut faghsilu wujuhakum ya alladzina amanu, wahai sekalian orang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kamu berhajat nak mendirikan solat, mendirikan sembahyang, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah kamu wajah, muka kamu. Muka tentang muka.
Itu yang kedua. Sebab idza qumtum ila solah tu, di situ dah ada niat. Jadi dah kira dah tu. Faghsilu wujuhakum, rukun yang kedua. Idza qumtum ila solah, dalam tu ada niat. Allah Ta'ala beritahu dalam Quran tu kan, wahai sekalian orang beriman, idza qumtum ila solah, bila kamu ingin mendirikan sembahyang, maknanya niat dah ada dalam ayat. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah kamu muka kamu. Kemudian yang ketiga, at-thalith ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, membasuh kedua belah tangan, hingga kedua-dua siku. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kamu sampai ke siku. Ilal marafiq, marafiq tu siku-siku, mirfaqun siku, sampai siku tangan, sampai siku. Itu dia, masuk kedua tangan sampai ke siku. Boleh tak kita basuh kedua tangan, belah tangan itu sampai ke pangkal lengan? Boleh, tak salah. Itulah orang tua buat perbilangan, sebab kefahaman tentang berwuduk tu kan, alam minum kasab, dia sampai ke pangkal lengan. Bila kita berwuduk, kita basuh tangan kita, kan seluk berkasab pakai tangan kan, biar sampai ke pangkal lengan. Jadi kalau kita berwuduk pun janganlah sampai siku elok-elok, ya kira siku tu cukup lah ni, tak apa, biarlah sampai ke pangkal tangan, dia akan jadi sempurna. Wallahu a'lam. Kemudian yang keempat, ar-rabi' mashu syai'in min ar-ra's, menyapu sebahagian daripada kepala. Wamsahu bi ru'usikum. Di sinilah adanya perbezaan pandangan. Kalau mazhab Syafi'i kata wamsahu bi ru'usikum, maka sapulah sebahagian, bi ba'din minar ra's. Itu faham apa yang dipahami dari ayat tu dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan, ulama-ulama fiqh mazhab Syafi'i mengatakan wamsahu bi ru'usikum itu maksudnya wamsahu bi ba'din minar ru'us, sapu sebahagian daripada kepala. Tengah kita fiqh lama mengatakan di ubun-ubun. Dengan kita fiqh mengatakan sekurang-kurangnya 7 helai rambut. Jenuh SM nak kira 2, 3. Tak ada rambut dia dah. Itu kata sapu ni sebahagian kepala tu. Kalau ada rambut, memanglah basah rambut tu. Kalau tak ada rambut, kotak. Sebahagian lagi, tak perlulah semua kepala tadi. Ada mazhab fiqh lain memahami wamsahu bi ru'usikum itu maksudnya wamsahu ru'usakum, basuhlah semua bahagian kepala kamu. Kan? Ba itu adalah tidak membawa makna apa-apa. Ba itu tambah saja, tambah bahasa sedap sebutan. Jadi sebenarnya wamsahu ru'usakum, basuhlah semua seluruh kepala kamu. Itu mazhab lain.
kita tak terikat dengan mazhab lain, kita terikat dengan mazhab Syafi'i, maka sebahagian saja sudah memadai sebagai rukun. Kalau nak basuh semua kepala boleh tak Ustaz? Boleh. Itu sunat hukum dia. Kalau nak basuh semua kepala boleh. Ya, dah rumah ada shower kan, ambil wuduk pakai shower kan, ulur lah kepala kau. Boleh tak? Boleh. Hukumnya sunat. Sunat hukumnya. Tak ada masalah. Tapi yang rukunnya hanya sebahagian syai'in minar ra's, sebahagian dari kepala. Kemudian yang kelima, al-khamis ghuslur rajulaini ma'al kaffain wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Dia balik wa arjulakum tu balik kepada fangsilu. Dia bersambung dengan fangsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Itu maksud dia. Bukan dia bersambung dengan wamsahu tu, maknanya kaki bukan sapu air, kaki kena basuh. Ghuslur rajulaini ma'al ka'bain ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai ke buku lali ataupun mata kaki. Boleh tak basuh kaki sampai ke betik? Boleh. Nak basuh sampai ke lutut tak tu. Jadi kawasan kaki yang dibasuh itu sempurna. Itu dia. Kemudian yang keenam, as-sadisu at-tertib. At-tertib. Apa makna at-tertib? Tertib. Yang dahulu didahulukan dan yang kemudian dikemudiankan. Itu makna tertib. Kalau tak ada tertib, main balun lah. Kaki dulu, lepas tu pergi ke rambut, kepala, lepas tu pergi ke tangan, lepas tu pergi ke muka. Tu bukan tertib namanya. Tertib ni macam mana yang, kat mana ada tertib dalam ayat yang dibaca tadi? Susunan atur tu ada tertib lah. Kan? Idza qumtum ila shalah, itulah satu rukun niat. Pertama, faghsilu wujuhakum, nombor 2. Itu aturan dia. Wa aydiyakum ilal marafiq, nombor 3. Itu dia. Tangan. Wamsahu bi ru'usikum, itu keempat. Wa arjulakum ilal ka'bain, itu kelima. Itulah dia. Tertib tadi. Sebab ada perkataan waw. Waw itu menunjukkan adanya tertib. Kalau au, dia tak ada tertib, dia pilihan. Ini waw. Maka basuhlah muka kamu dan tangan kamu buat waw tu. Itu pun ada tertibnya di situ. Jadi tertib itu merupakan rukun wudu. Kalau tak ikut, maka wudu itu tidak sah. Bila wudu tidak sah, maka bila kita nak mengerjakan solat ini tidak sah. Itu dia tuan, rukun wudu tadi. Itu dia 6 perkara tadi kita telah ulang kaji. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi berkaitan dengan sambung sikit lagi pasal yang ke-7, niat dan tertib. Faslun an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Niat ialah mengkasatkan sesuatu disertai dengan perbuatan. Mengkasatkan. Niat itu maksudnya mengkasatkan sesuatu itu disertai dengan perbuatan yang
kita mensakitkan nak buat sesuatu, dan kemudian ada perbuatan kita nak berwuduk, aku nak wuduk ni kerana Allah Ta'ala, tu kemudian kita buat wuduk, itu maksud niat tadi. Kalau kita terus berwuduk, tak ada dalam, tak ada, kita tak sebut apa-apa pada diri kita, maka itu tidak dikira niat. Kan? Wa mahalluha, dan tempat niat itu al-qalb, itu hati. Tempat niat dalam hati. Namun demikian, dalam mazhab Syafi'i, menzahirkan qasad niat itu adalah menyempurnakan niat tersebut. Itu timbul suami, itu timbulnya nawaitul wudu', nawaitu raf'al hadathil asghar, nawaitu sawma ghadin, nawaitul hajja, nawaitul umrata. Itu timbul. Boleh dia tak sebut kan? Dia niat hati, hati tempat-tempatnya itu hati. Dan niat aku nak wudu ni kalau apa. Lepas tu kita ambil wudu. Sah tak wudu? Tak sah. Tapi bila kita sebut, dia menzahirkan kasat dalam hati. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Bila kita sebut, hati kita pun berkata sama dengan mulut kita. Macam kita semayang, kita solat, Salli fardu asyari raka'at, arba'a raka'atin hada'an mu'minita Allah Akbar. Maksud Allah itu pasangan. Maka niat tu ada kan? Sebab kita dah sebut niat tu. Itu dia. Dia sebut tu, bila kita sebut, ada tak gerakan hati? Dia tak tahulah. Kalau orang sebut dia tak ada gerakan hati, tak tahu lah. Nak semayang, dia baca salli tapi tak, hati tak tergerak nak semayang. Dalam hati dia kosong, lafaz saja, dia tak tahu lah. Tapi kalau kita, pada kita, bila kita dah sebut niat tu, kita sebenarnya sedang berniat. Sebab perkataan kita tu adalah cerminan daripada gerak hati kita. Walaupun tak mesti gerak hati itu dizahirkan melalui perkataan, tapi bila kita menzahirkan niat itu dalam perkataan, maka sebenarnya hati kita pun bergerak, berniat dalam masa yang sama. Itu yang kita faham. Jadi siapa-siapa yang biasa berusolli sebelum sembahyang, teruskan, jangan berubah. Siapa yang berdiri tegak tu, Allah pun jalan juga, teruskan. Cara kamu, cara kamu, cara kami, cara kami. Tak ada masalah. Tak payah nak gaduh benda-benda macam tu. Jadi gaduh ni, dia gaduh. Kamu semayang tak betul, pasal apa? Kamu nak semayang sebut usolli tak betul, mana Nabi ajar? Dia main macam tu kan. Kita tanya dia balik, kamu nampak ke cara Nabi waktu kamu kata macam tu? Kamu kata macam tu, Nabi tak ajar macam tu. Kamu nampak ke Nabi, cara Nabi semayang? Kalau kamu tak nampak, janganlah mana-mana cakap. Kalau kamu tak nak buat, okey, terserah. Kalau kami nak buat, sebab kami yakin bila kami sebut niat itu dah zahirkan dalam hati kami. Jadi kami sebutlah. Kalau kami tak sebut, takut niat itu tak zahir, sebab kami tak sebut, jadi tak zahir, angkat kata Allah. Bila dah habis salam, baru terfikir, tapi punya tidak. Pak, angkat tangan tadi, tak ada ihram. Bila kita sebut tu, Salli Fardul Aisyah, memang kita betul.
Bila kita akan takbir Allahu Akbar, terus dia masuk. Terus mengisya 4 rakaat. Ikut imam dah tak nak betul. Dan mudah kan? Tapi usolli tu janganlah mengganggu orang sebelah ni pula. Dia solli. Orang kiri kanan jadi pening dalam apalah Pak Mat. Bukan musuh apalah Pak Nim. Aduh, apalah simpulan. Aku sembahyang dia tak khusyuk. Dia duduk sebelah berpultau, nak tak ada tiarong sampai berpultau. Jadi kita pun nak pandai-pandai lah. Itu maksud dia. Wa talaffuzu biha sunnah. Nampak? Melafazkan niat itu sunnah. Nampak? Kata penyusun kitab ni rahimahullah ta'ala, melafazkan niat itu sunnah. Kalau kita pakai kaedah fiqh, dia boleh jadi sampai wajib. Ma yutimmu 'alal wajib fahuwa wajib. Apa-apa yang menyempurnakan benda yang wajib itu, maka benda itu pun wajib juga. Melafazkan niat tadi tu, kalau dia menyempurnakan benda yang wajib itu niat tu, rukun tu, maka dia tu pun wajib juga. Nampak? Jadi niat itu sunat, melafazkan niat itu sunat. Itu kita pakai seperti itu dia, wallahu a'lam. Kemudian akhir sekali, wa waqtuha 'inda masri awwal juz'in min al-wajh. Waktu berniat wudu itu adalah ketika memasuk awal juzuk daripada muka. Maksudnya nak wudu, nak basuh muka tu niat. Nawaitu wudu lillahi ta'ala. Juzuk. Tu kalau wudu. Kalau semayang ketika takbiratul ihram. Kalau puasa Ramadan pada malam sebelumnya tu, itu yang Imam ajar nawaitu samarin tu. Jadi tak salah benda. Nawaitu samarin dari syahri Ramadan sallallahu alaihi tak salah. Dan niat. Tapi Ustaz, kita niat tapi pagi besok sahur makanlah. Puasa tu belum jalan lagi tuan. Kita dah pasang niat awal. Niat itu tak terbatal semata-mata kerana kita bersahur. Puasa tak jalan lagi. Belum lagi berjalan puasa sebab subuh pun tak masuk. Kita sahur sebelum subuh. Ada orang sahur lepas subuh. Dia tak tahu. Ada orang sahur lepas subuh. Saya sahur lepas subuh. Sebab saya faham puasa ni bermula terbit matahari. Terbit matahari baru puasa Ustaz. Syuruk masuk 7.10. Saya start puasa 7.10. Lepas subuh saya sahur. Ada yang faham macam tu. Jangan kata tak ada yang faham macam tu kan. Dia yang faham macam tu. Tak kira lah apa golongan umat Islam pun ada sebenarnya. Mereka memperfahaman bahawa puasa itu bermula dari terbit matahari sampai bukan terbit matahari, sampai matahari tak nampak dah. Matahari mereka mahal. Maksudnya sampai pada terbit matahari sampai masuk waktu isyak. Masuk isyak tu buka. Masuk maghrib tak buka ni. Ada macam tu. Ada dalam umat Islam kita. Umat Islam seluruh dunia kan. Ada. Jadi kita di Malaysia ni, mazhab Syafi'i ni, kita berniat pada malam sebelum puasa. Itu yang lepas tarawih kita niat tu. Nawaitu samarin anadari rati syahri Ramadan sallallahu ta'ala. Kalau malam pertama tu dua niat. Nawaitu sauma syahri Ramadan kulli ta'ala, saja pun niat puasa Ramadan kesemuanya kerana Allah Ta'ala pun. Itu. Kalau niat haji umrah, apabila kita berada di mikat, masuk berada di mikat, maka di situlah kita berniat haji dan umrah.
baru sah niat tu. Dan kalau kita tak berniat di mikot, sampai mikot tak berniat, dah jalan baru dah nak masuk tanah halal haram, baru kita berniat. Sah haji tu, tapi kena bayar dam. Sebab apa? Sebab kita tak berniat di mikot. Ada cerita tentang niat tadi. Nak cerita pasal niat tu kan, kalau niat buruk ketika nak basuh muka, itu dia niat. Nak mandi wajib pun syukur, kita nak mula start mandi wajib tu, kita patut tu dia ni niat. Saja pun niat mandi wajib bukan Allah Ta'ala basuh. Kalau tepi rumah kita ada sungai, belakang ada sungai kan, parik ke sungai belakang. Agak-agak kalau kita masuk tu boleh tak berendam dalam parik. Kalau boleh berendam, maka kalau nak mandi wajib terjun di dalam parik, berendam dalam tu sah mandi wajib kita. Kalau sanggup kan, tengok kau dan tengok air kau sanggup ke nak mandi dalam parik. Kalau boleh berendam dalam parik tu, maka mandi wajib sah dalam parik. Sebab air ni mengandung, air mengandung suci. Walaupun haumnya dulu, air ni tetap suci sebab dia mengandung. Air mengandung, apa jua keadaan adalah suci, lagi menyucikan. Air sungai, air parit, air laut, air tasik, yang mengandung. Kolam tak masuk air mengandung. Kolam tidak kira air mengandung. Sebab kalau kolam dia mesti cukup dua kolam. Itu yang kita bincang kemudian, ada yang kita bincang, InsyaAllah. Jadi itu dia. Habis kita membincangkan fasal yang ke-5, ke-6 dan yang ke-7 tadi. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan bincangkan yang ditanya disebut tadi petang air tadi kan. Kita akan bincang nanti pada fasal yang ke-8 bulan hadapan. Minggu pertama bulan Julai kita akan bincang fasal ke-8, air sedikit dan banyak. Apa yang sikit, apa yang banyak, kita akan bincangkan insyaAllah. Jadi itulah dia sebanyak apa yang kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini ada manfaat kita bersama. Kita panggil yang baik itu, kita hormati kepada Rasulullah dan kepada Rasulullah dan kita dalam bagi diri sebabkan ada kepala apa yang sebaik yang dikasih bahasa dan juga semua itu semua dari Rasulullah dengan Nabi SAW bagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah minggu depan kita akan meneruskan pengajian kitab hadis dan arba'in, InsyaAllah untuk minggu kedua, minggu hadapan, minggu kedua insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan kuliah diri dengan tasbih Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma arhamna bi hadzal wa ma tafaqana ba'ita fa ma'suma. Allahumma inna wa la ilaha illa anta min shururihim. Allahumma baddil shamlahum wa farid jamahum wa shattit kalimatahum wa zalzal wa salim kalma min khilabi. Ya Qahhar ya Jabbar ya Muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma amsal kitab wa yamjur sahabat wa azam yazim wa wasrana akhir bifani bin asasir rahman rabbana zalim muzna fama ya akram rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika المصير وربنا تقبل منا وإننا مسلمون وإننا ولفانا وأعطنا اليوم المبارك من شر الفتن المبارك السميع العليم. وتب لنا يا مولانا إنك تمر لنا فيها سكون فيها سلام ودعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم تقبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.